call is now being recorded. Okay. So seterusnya kita akan proceed dengan repetition yang terakhir, iaitu sentinel control repetition. Okay, kalau yang tadi tu counter control, tapi yang ini adalah sentinel control. So apa perbezaannya adalah sentinel control repetition, which is the number of loop is not known. Kita tidak tahu bila kita nak stop. Kalau macam counter control, kita nampak nak repeat 10 kali, 5 kali, 6 kali, 1000 kali, kita nampak. Tapi sentinel kita tak tahu. Okay, kita not known before the loop begin executing. So macam mana kita nak tahu bila dia nak stop? The loop will stop when a sentinel value is reached. Apa pula itu sentinel value? Sentinel value is a special value such as 0, -1, 999, Y, or N, or true, false. Okay, to indicate the end of data entry. So dia ada special sentinel value. Okay, contohlah dalam kehidupan kita lah yang biasa kita buat adalah ATM machine. Okay, sentinel value untuk ATM machine tu adalah yes and no kan. Kalau dia tanya do you want to proceed, kita tekan yes, dia akan proceed. Kalau kita tekan no, dia akan stop. So antara Y dan juga N, yang mana sentinel value? Sentinel value adalah no, iaitu sentinel value ni function dia untuk stop. Ataupun ada juga soalan dia kata, adakah nak stop? Dia tanya contohnya nak stop, kita jawab yes. So bila jawab yes, dia akan stop. Bila kita jawab no, dia akan proceed. So kalau case yang ni, yang mana satu sentinel value adalah yes untuk stop. Okay, so sentinel ini dia adalah untuk stop the repeat. Okay, contoh kita tengok example 1, dia cakap calculate the total mark. Okay, kalau saya buat soalan macam ni, create a program to calculate total mark, sampai sini saja. Ini adalah soalan sequence, kan? Soalan sequence. Sebab calculate total mark, kita boleh buat sequence. Mungkin kita kena tambah calculate total mark for 20 student, calculate total mark for 5 student. Itu jadi repetition kalau nak buat total mark for practical test and UPS, dia jadi sequence. Cuma bila kita nampak soalan ni, macam mana tahu dia adalah sentinel value? Sebab bila kita cakap enter by user until the user key in -1. Bermaksud bila masuk je -1, dia akan stop. So ini adalah sentinel control. Kita tengok dari segi pseudocode, IPO dulu. So dia buat input mark, read mark and add mark into total. Ada perkataan ni, repeat until user enter -1. Okay, dan output yang kita nak cari adalah total sebab kita nak calculate total. So, bila repetition, apa yang perlu kita kenal pasti adalah I, C dan juga U. Yang ni kena ada, kena check ada tak I, C dan juga U. Okay, bezanya dekat dalam sentinel ini, nak tentukan I dengan U itu, kita tentukan condition dulu. Apa condition dia? Kita dah tahu condition dia adalah Y. Lepas tu kita nak check supaya dia tidak sama dengan 1. -1 kan? Tak sama dengan -1. So apa yang tak sama dengan -1? Iaitu mark. So kita membuatlah kat sini mark tak sama -1. Okay, bila kita dah tahu dekat dalam ini adalah mark, bermaksud kita punya initial dan juga updating, kedua-duanya adalah mark. Iaitu read mark. Ini pun sama, read mark. Dia tak ada lagi tambah 1 tu. I tambah 1, B tambah 1 tak ada. Okay, untuk sentinel initial kita akan jadi read mark. Updating dia pun akan jadi read mark. Yang lain tak berubah, masih sama. Kita ada total, kita ada NY. Cuma updating. Macam mana nak kenal updating tu, media cakap tengok NY. Sebelum NY mesti updating. So input mark ini adalah updating value. Okay. Kalau kita tengok flowchart pula.
dia tak banyak berubah ya untuk counter control. Cuma perbezaan dari segi initial dan juga updating. Kalau tengok kat sini, ini dia punya initial. Okay, dan ini dia punya updating. Dan updating yang akan naik ke atas. Okay, dan selepas updating tak ada apa-apa arrow di bawah. Okay, yang lain sama macam biasa. Cuma macam mana nak tentukan kita punya initial dan juga updating, rujuk condition dulu. Kalau condition kita mark, mesti initial kita read mark, mesti updating kita read mark. Kalau condition kita price, mesti initial kita price, updating kita price. Okay. So kita cuba buat terus exercise. Sebenarnya dekat sini ada counter control pula dah. Ada dash checking, nanti saya tunjuk kemudian Okay. Kita teruskan lagi dengan soalan nombor 8. Okay. Bila soalan macam ni, macam mana kita nak start dia punya step-step dia. Okay. Alright, baik. Okay. First kali, kita cari dulu sentinel value. Okay, apa dia sentinel value? Value yang buatkan kita stop, -1. Okay. So, bila sentinel value -1 bermaksud, okay, kita nak cari ICU pula ni. ICU. Okay, nak cari ICU. Yang kita nampak sekarang adalah C. C kita adalah Y. Apa yang -1? Kita nak check apa yang -1 ni? Kita nak check apa? Siapa boleh bagi tahu? Apa yang kita nak check, -1 atau tidak? Apa yang -1? Kita tahu dekat sini not equal -1, tapi apa yang not equal tu? Price. Yes, very good. Price. Okay, thank you respon. Saya sukalah. Okay, price -1. Jadi, kita buat dekat sini price. Kita nak check adakah price not equal -1. Saya dah dapat untuk C. Sekarang, bila dah dapat untuk C, kita boleh dapatkan untuk U dan juga updating. Apa kita punya I? I kita? Kalau kat sini price, bermaksud initial kita, apa dia? Apa kita punya initial? Read price. Pandai saya. Okay. Betul, read price. Okay. Okay. Saya tak nak baca komen sekejap. Sebab ramai yang terkeluar masuk. Ada stop sharing. Okay. Saya stop sharing, saya terputus ke? Oh ada. Saya ingat saya terputus tadi. Saya tak boleh nak baca coding. Tak boleh nak baca coding, tak boleh nak baca komen. Sebabnya nama duk keluar masuk. Maaf ni. Oh yang tadi dah baca dah. Okay, baik. So, bila kita nampak condition kita price, bermaksud kat sini kita adalah read price. Okay, yang tu je. Updating kita sama dengan initial read price. So, bila dah ada ICU ni, bolehlah kita buat apa benda namanya, pseudocode dan lain-lain. Okay. Jadi tak ada lagi set I equal 1 equal tu, tak ada. Kita buat pseudocode. Okay, untuk pseudocode, kita buat start. Start, lepas tu, kita ambil kita punya I ni dulu. Read price. Okay, ini adalah I. Okay, I. Kemudian lepas dah read price, kita pun nak check adakah price itu sama -1 ataupun tidak. Y. Price not equal -1. Okay, kenapa dia bold ni? Ini adalah C. Ini C ya, condition. Kemudian
kita pergi kepada baris seterusnya. Jika price tak sama negatif 1, apa kita nak buat? Tengok kat sini. Accept list of product price. Dia nak accept price and then calculate total price. Okay. So bila dia masuk price, contohlah saya masuk price ni RM5. So saya pun check adakah 5 tak sama negatif 1. So true. Bila true, apa saya nak buat dengan 5 ni? Saya nak simpan dekat dalam total. So kita letak dekat sini total. Maksud total ni total price lah ya. Okay, total sama dengan total tambah price. Bukan tambah 1 tambah price sebab kita nak simpan price. Okay, saya buang balik 5 ni. P huruf kecil kena konsisten. Total sama dengan total tambah price. Okey. Kemudian bila dah masuk dekat dalam total, apa kita nak buat? Kita nak masuk nombor berikutnya. So dah jumpa pula untuk read price. Read price ini adalah U, updating. Okey. Okay. Read price ini adalah updating. Masuk price berikutnya. Bila dah nampak updating, mestilah selepas itu adalah NY. NY. Lepas NY, mesti nak display total. Sebab kita dah simpan total kan, kita mesti nak display total. Okay, dan kemudian stop. Itulah dia pseudocode untuk Sentinel Control. Kita cuba buat flowchart pula. Boleh follow ni labelkan dulu ICU tu. Kita buat flowchart. Mana rupa flowchartnya? Okey. Okey, next week practical test 2 ya. Practical test 2 soalan selection. Okey. Lepas tu berminggu berikut lagi satu mungkin kita ada UPS 2. Jadi kena get ready lah. Okey. Kita susun dulu. Okey, kemudian okey. Nampak updating kan dekat sini updating. So benda-benda ni semua dia tak wujud di sini. Okey, NY ni tak ada, buang. Okey, display dan juga stop ni dia akan ada di tepi lah. Okay, sampai updating sahaja dia duduk di sini. Yang lain bawa ke tepi. Okay, kita cuba draw dulu. Buang T ni. T ni tadi saya nak test untuk true. Okay. Kita buat start. Okay, kemudian read price bentuk parallelogram. Okay. Kemudian Y. Allah, sorry. Okay. Nampak diamond terus kena ada true false dan biasanya untuk repetition false sebelah kanan. Okay, kalau true kita jumpa proses so bentuk rectangle. Pastikan bentuk ni betul kadang-kadang ada yang tertukar rectangle dengan parallelogram. Read price ini adalah updating tadi dan pastikan parallel tu nampaklah parallel dia, sengit dia. Okay. So updating mesti tujuan dia akan naik ke atas. Okay, naik sini. Boleh je nak buat arrow lebih sikit. Okay, naik atas. Bila false kita akan display total. Kemudian kita akan stop. Ini tak semestinya bawa ke bawah. Updating tak perlu. Biar je dekat sini pun tak apa. Okay. Kemudian display. Stop. Okay. Itulah rupa flowchartnya. Yang penting jangan confuse untuk updating tu. Sebab dia read. Okay. Saya masukkan dekat sini. Okay. Boleh tak? Ada masalah tak?
Okey. Boleh? Untuk flowchart, clear. Kalau boleh, kita akan terus run coding satu. Boleh tak? Tak naklah run coding dulu, nak buat pseudocode dulu semua. Boleh? Untuk flowchart, kalau boleh kita pergi kepada soalan berikutnya untuk buat pseudocode. Pastikan label ni lah ICU ni untuk kita alert lah. U updating mesti naik atas. Kalau okey, kita pergi soalan yang berikutnya, iaitu soalan nombor 2, kita akan bincangkan pseudocode. Ataupun saya sukalah kalau ada pelajar dekat sini yang nak type pseudocode bersama-sama dengan saya. Nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5. Ada 5 soalan saja. Okey, jom kita buat pseudocode sama-sama. Okay. Untuk soalan ni kita cari dulu, rasanya tak dah boleh buat kot start tu semua. Okay, start. Sekejap besarkan sikit. Okay, start. Kemudian kita check, kita cari ICU dululah. Saya nampak ni condition. So saya buat terus Y. Buat dulu condition negatif 999. Mesti dia ada simbol tak sama kan. Simbol tak sama saya copy daripada sini je lah. Apa yang tak sama? Negatif 99 ni apa benda? Temperature. Okay, so temperature saya nak buat temp saja pun boleh. Okay, nak tulis penuh boleh, nak buat temp boleh. So kita nampak dekat sini, condition kita, C kita adalah temp not equal 999. Okay, jadi kalau kita punya Y condition adalah temp, bermaksud kita punya initial adalah read temp. Ini adalah initial. Okay. Kemudian kalau dah initial kita temp, updating kita pun mesti sama. Updating kita pun mesti read temp. Okay, so ini updating. Okay. Dan bila dah ada updating, sudah semestinya selepas itu adalah NY. Kita dah tahu dah susunan dia NY. Lepas tu mesti stop. Ini belum jawapan lagi. Kita baru dapatkan beberapa info. Boleh medium. Okay, thank you Putri. Okay, sekarang kita dah buat dah basic pseudocode kita. Okay, sekarang kita tengok. Lepas dah read temp, apa kita nak buat? Kita nak simpan ke tak? Okay, tengok kat sini. Design an algorithm to calculate the total temperature. Total temperature. So kalau ada total, mesti kita kena buat kat atas ni dulu. Set total equal 0. Okay, sekejap. Tadi kita buat tak set total equal 0? Lupalah, orang tak buat. Okay, ni salah ni. Kita kena buat set total equal 0. Sorry, saya terlepas pandang tadi. Dia kena ada kena ada set total equal 0. Sebab bila kita nak kumpul, mesti ada, bila ada accumulator ni, mesti ada benda ni. Equal 0. Okay, sorry saya betulkan flowchart sekejap. Bila dah buat yang kedua ni baru teringat. Okay, kalau mana-mana saya terlepas pandang, awak betulkan bagi tahu saya. Okay, saya ni insan biasa tak sempurna, buat silap juga. Okay, terlupa sebab mungkin terlalu excited kot awak pandai buat. So, macam ni saya nak naikkan ke atas lagi ni? Tak boleh dah. Tak apalah start. Okay, saya buang start ni lah kot, letak start. Set total equal 0. Okay. So kita draw. Alamak, nampak macam parallel pula. Pastikan kalau rectangle, nampak rectangle lah. Kalau parallel, nampak parallel. Okey, baru betul. Minta maaf saya cuai tadi. Okey.
Okay, saya masukkan balik. Kalau ada benda nak kumpul, mesti kena ada initialize. Okay, macam kalau kita nak simpan barang, mesti ada bekas. Okay, kita nak kumpul barang, mesti ada bekas. Sama juga dengan yang ni. Mesti ada total equal 0 tu. Tak semestinya total, kalau sum pun boleh. Okay. Tak, saya nak naik atas sikit Okay, selesai. Betul dah tambah dah. Okay, baik. So, kita ada nak kumpul set total equal 0. Ini kena letak. Okay, lepas tu kita dah tahu bila kita masukkan temperature, kita akan check adakah temperature tak sama 999? Yes, tak sama. Bila tak sama, kita nak simpan dekat dalam total. Astagfirullahaladzim. Sorry, kita nak simpan dekat dalam total. Ambil yang ini. Okay, so total equal total tambah, nak simpan apa? Nak simpan temperature. So total tambah temp. Okay, kemudian baru read temperature. Okay, last kali lepas NY baru kita display ataupun print lah, asyik display je kan. Temp pula dah, total. Okay, kemudian stop. Itulah dia pseudocode-nya. Okay, boleh? Okay, kalau boleh kita proceed pseudocode yang berikutnya, saya nak minta pelajar-pelajar pula isikan. Boleh tak? Isikan untuk soalan nombor 3, 4 dan 5. Sekejap lagi saya semak. Isi dulu. Bila dah siap pseudocode, kita terus run coding. Run coding, buat flowchart dulu. Lepas tu kita run coding kalau sempat. Okay. Pseudocode, okay. Soalan nombor 3 kita tengok. Yang lain boleh isikan nombor 4 dan nombor 5. Saya akan semak satu-satu. Saya besarkan sikit ya. Okay, boleh teruskan. Pseudocode. Okay, kita settlekan pseudocode dan flowchart. Bila pseudocode nombor 3 ni saya cakap dah betul, bolehlah siapa-siapa terus buat flowchart dan send dekat sini. Okay, ataupun send dekat grup Telegram pun boleh. Okay. Kita nampak sentinel value, okay, not equal. Saya akan letakkan simbol not equal ya. Thank you. Bagus. Okay, teruskan sayang.
insert symbol not equal. Alright. Dah masuk kot. Ya, betul. Not equal dah masuk. Saya rasa saya besarkan tulisan lah kot sebabnya macam tak nampak pula. Okey. Begitu. Not equal 0 dah selesai. Kemudian total. Okey, bila ada total equal total tambah integer ni kena ada apa dekat atas dia? Dekat sebelum read ni. Kena ada apa? Okey, at least dah nampak flow dia. Yes sayang, betul. Very good. Okey, kena ada set total equal 0. Betul tu. Okey. Yes, bagus, betul. So, lepas tu, okay, kita nak kira average. Selepas semua total dah selesai ke, masuk satu total kira average. Masuk satu total kira average. Okay. Apa yang kita nak ulang-ulang? Average tu selepas dah habis pengulangan ke sebelum? Kalau selepas dah habis, maksudnya selepas NY. Average akan dikira selepas NY. Yes, very good. Okay, ya, pandai sayang. Kita ada initial, saya warnakan Kita ada initial, kemudian kita ada condition, dan kemudian kita ada, very good, betul. Selepas NY barulah kita nak kira average. Okay. So average, cuba tulis formula average. Dekat bahagian average ni akan ada sedikit masalah lagi untuk formula average. Formula average kena letak, nak tambah apa tu? Macam betul je tu. Ya sayang, Masya Allah, pandai sayang, very good. Okay, suspend nak letak satu tadi. Okay, kenapa pula tiba-tiba muncul ni bil sama dengan kosong ni? Betul-betul, pandai sayang. Okay, betul. Tapi kenapa benda tu wujud? Okay. Masya Allah, pandainya. Sangat-sangat perfect, very good. Unicorn, thank you. Weh, laju dia. Saya rasa touching lah sebab macam pandainya anak-anak saya. Masya Allah, betul sayang, perfect, very good. Betul. Sebab apa kena tambah bil equal kosong? Okay, saya tambah komen dekat belakang ni bagi yang confused. Okay, thank you sayang. Okay, total equal 0 ni untuk simpan jumlah nilai integer. Simpan bilangan integer. Okay, simpan bilangan. Kalau total, saya buat kat sini total simpan jumlah integer. Alamak, dia terlajak pula dah. Macam mana ni, saya kecilkan sikit kot. So, boleh bezakan dekat situ. Total nak simpan jumlah integer. Okay, tapi integer. Tapi bil untuk simpan bilangan integer. Okay, so itulah perbezaan dia. Okay, harap jelas lah. So sudokod yang ini betul. Minta sesiapa untuk lukiskan flowchart. Selesai untuk flowchart. Very good. Untuk soalan nombor 3 selesai. Bolehlah lukis flowchart Okay, kita terus pergi kepada sudokod untuk soalan nombor 4. Masya Allah dah ada. Ya Allah, ya Tuhanku. Macam mana tak sayang kalau macam ni. Okay, saya pula rasa sedih dan rasa terharu walaupun kita belajar dalam banyak ujian dan dugaan tapi awak masih mampu jadi pelajar yang baik. Terima kasih.
Ini kita indent ke dalam sikit ya. Kita check calculate average sentinel value -1. Betul, kita ada condition -1. Kemudian kita ada initial read height. Very good. Okay, dan kita ada updating. Okay, betul. Tapak dah betul dah. Proses dia belum masuk lagi. Tapak dah ada. Okay, kita nak buat apa ni? Average. So kalau nak kira average mesti ada apa? Mesti ada total. Dia lebih kurang sama macam soalan 3 tadi. Sama macam soalan 3. Okay, proceed. Soalan nombor 4 ni. Kita mesti, ataupun buat dulu formula dekat bawah NY tu. Awak dah tahu nak kira NY. Sekejap, yang tadi dah buat belum display? Display, dah ada print average. Okay, very good. Okay, print average yang ni yang tadi ada print average. Okay, saya pula terlupa. Okay, soalan nombor 4. Tapak dia dah betul. Okay. ICU dah ada. Cuma belum ada lagi kita nak kira average, mesti ada jumlah height bahagi dengan bilangan student. Kan, jumlah height bahagi dengan bilangan student. Okay. Yes, very good. Unicorn lagi. Unicorn ni memang hebat lah. Yes, betul sayang. Ada total equal 0 untuk simpan height dan ada bill equal 0 untuk simpan bilangan student. Okay? Bill untuk bilangan student. Yes, unicorn saya tak risau dah. Dia memang dah pandai sangat. Very good. Perfect. Okay, harap ada yang lain lah pula cuba tulis. Okay, unicorn memang confirm dah pandai. Saya tak risau dah. Okay, thank you so much. Betul dah ni. Saya memang yakin betul. Read. Yes, betul sayang. Very good. Okay, next, last pseudocode. Question number 5. Dah ada orang lain. Thank you. Saya tak tahu nak sebut nama macam mana ni. Liama ke? Liama. Tak tahulah nak sebut macam mana. Read number. Ya Allah, yang ni saya paling kagum ni. Number modulus 2. Masya Allah pandainya. Okay, number modulus 2. Tapi dia bukan dekat sini sayang. Number modulus 2 ni dah betul tapi bukan di sini. Tapi bukan di situ. Lokasinya bukan di sini. Tapi memang akan ada penggunaan modulus 2 ni. Maksudnya awak tahu nak guna even ataupun odd. Okay, buat ICU dulu. Yes, very good sayang. Very good. Number apa? Kita letak sentinel value dulu. Condition mesti letak sentinel value. Very good sayang, Masya Allah. Okay, not equal apa? Yes, not equal 0. Okay, soalan 5 ni memang mencabar. Sebab nak buat even dengan odd mesti ada modulus. Okay, pergi next step. Kat mana nak letak modulus tu? Okay, buat read dulu. Okay, boleh? Okay, buat read dulu, boleh. Okay, penggunaan modulus tadi betul. Cuma lokasinya dekat tempat lain. Ataupun saya bagi clue, katakanlah soalan ni saya ubah. Soalan ni, saya buat soalan lain. Saya kata, determine whether the number entered is even or odd. Macam mana you nak selesaikan soalan tu? Okay. Saya labelkan dulu ini adalah initial, betul. Okay, ini adalah condition. Okay. Kita tak ada Y lagi sayang, dia bukan Y lagi. Kalau Y tu untuk looping, sekarang kita nak determine even ke odd. Yes, betul. If. Masya Allah pandai sayang, pandai. Okay, cuma ada sedikit nak betulkan. Tapi awak dah faham dah, bila kita nak determine even ataupun odd, kita akan pakai if. Number modulus tu equal 0. Betul, very good. Pandai sayang. Okay, very good. Yes, betul. Print, betul. Yeay, sukalah, pandai. Cuma ada sedikit je nak dibetulkan. Okay. Pandai. So dalam repetition Y tu untuk ulang.
Tapi kalau kita nak buat pilihan, kita nak select, kita mesti pakai if. Okay. Okay, yes. Bagus, betul. Cuma sedikit je salah. Salahnya di sini. Salahnya di sini. Di sini kesalahan dia. Tapi tak apa, Satgi. Kawan kita tengah betulkan dia. Saya bagi saiz dia sama dulu. Okay. Yes, bagus. Kembali kepada selection. Macam mana nak determine adakah number itu even ataupun odd. Okay. Kesalahannya di sini. Ya sayang. Belum lagi. Sini salah. Ini apa? Ini updating kan? Kalau updating dia akan jump naik ke atas. Dia tak baca yang bawah ni. So updating tu di mana sepatutnya? Prosesnya begini. Masuk nombor. Adakah nombor itu tak sama dengan kosong? Okey, betul. Kalau tak sama dengan kosong, apa nak buat? Kita nak check adakah nombor itu. Jadi updating ni bukan berada di sini. Okay, kalau updating ada di situ, dia tak baca dah. Sebab updating dia akan jump naik atas. Yes. Yes, updating ada di mana? Ya Allah, pandainya. Yeay, betul dekat situ. Updatingnya betul sayang. Pandai, ya Allah, terharunya saya. Pandainya, ya Allah. Okey, pandai betul. Itulah flow dia. Ya Allah, pandai. Dekat sini yang confuse. So, tengok logik perjalanan benda tu. Ini read number ini adalah updating ya. Saya buat warna biru untuk ICU. So masuk nombor. Adakah nombor tak sama dengan kosong? Okey, so kalau tak sama dengan kosong nak buat apa? Kita nak check ada tak nombor tu bila modulus dengan 2 sama dengan kosong. Kalau betul, maksudnya dia adalah even number. Kalau tidak, dia adalah odd number. Masuk nombor berikutnya pula. Begitu. Pandai sayang. Very good. Perfect. Sangat-sangat sempurna. Okay, saya masuk dalam sikit. Dia macam itulah kedudukan indentation dia. Ini sebaris. Okay, tahniah. Very good. Betul. So, kita pergi kepada flowchart pula. Terima kasih je Lema tadi. Terima kasih banyak-banyak sebab buat untuk Sudoku yang ini yang paling mencabar lah antara banyak-banyak ni sebab ada selection dekat dalam repetition. Okay, soalan exam biasanya beginilah, ada selection dalam repetition. Okay, kita cuba buat flowchart pula. Saya bagi ruang untuk awak buat flowchart. Okay. Cuba buat flowchart untuk soalan nombor 5 lah kot. 5 sebab 5 ni mencabar sedikit. Okay, buat flowchart dulu. Oh, lupa saya. Lupa. Sat lagi lah. Saya ada benda pula lupa tadi. Okay, buat flowchart dulu. Saya bagi ruang untuk buat flowchart ni. So, ambillah ruang masing-masing. Buat flowchart soalan 5, soalan 4, soalan 3, soalan 2. Okay. Madam bagi masa. Sila buat dulu. Saya tunggu soalan 2 dululah ya. Okay. Kalau buat dekat buku, snap hantar je dekat Telegram. Madam akan masukkan dekat sini kalau awak tak boleh nak masukkan. Okay. Silakan buat untuk flowchart.
Okey, tengah buat Saya akan buka Telegram. Kalau ada yang dah submit, saya akan masukkan dekat dalam Google Drive tu. Okey, belum lagi Kita ada 10 minit lagi. Macam tak sempat nak run coding, tapi tak apa, saya ada sesuatu nak cakap lepas ni. Okey, Fawaz dah hantar foto. Terima kasih Fawaz. Nombor 2, thank you sayang. Very good. Sekejap ya. Saya hampir nak berdengkur dah tadi. Duduk dalam lab sejuk. Okey. Okay, soalan nombor 2. Okay, kita tengok dulu. Kalau ada apa-apa yang saya perlu ubah.
Okey, nampak betul je ni. Okey, betul. Okey, tengok daripada bawah, daripada atas balik. Read 10, very good. Why 10, yes, pandai. Pandai. Okey, ada satu je benda tertinggal. Satu je, siapa perasan? Ataupun Fawaz boleh nampak. Ada satu tertinggal. Ada satu huruf tertinggal. Kat mana tu? Yang lain betul. Okey, yang lain betul. Okey, ada satu huruf tertinggal. Kat mana? Fawaz nampak tak? Thank you, Fawaz. Ada satu je tertinggal. Iaitu selepas diamond ni. Lepas diamond ada satu benda tertinggal, iaitu kena letak false ya. Kena letak false. Okey. So tambah F dekat sini. Okey, boleh. Saya boleh ke tulis kat atas ni ya? Boleh. Okey. Very good. Bagus. So kita teruskan kepada flowchart yang seterusnya. Okey, sekejap saya cuba tambah F dekat sini. Okey. Thank you. So F sahaja yang tertinggal. Saya cuba masukkan. Sebab nak masukkan kat sini dia susah sedikit. Dia akan tulis kat sini. Tapi tak apalah. Okay, teruskan untuk flowchart yang berikutnya. Okay, untuk false pula dah. Untuk true. Okay, true dia tak letak lagi. So, kena letak true. Okay. Baik. Kita tunggu dia muncul sekejap. Sekejap dia tak nak muncul pula. Reload. Okay. Flowchart yang berikutnya. Tengok dia ada muncul tak? Soalan nombor 2 tadi kan? Oh, dia hilang lah. Dia tak masuk. Sekejap, saya cuba lagi sekali. Okay, tapi tahu letak true tertinggal true saja. Yang lain okay. Yang lain perfect. Thank you. Okay, kat sini letak true. Saya cuba masukkan lagi sekali sementara tunggu flowchart yang berikutnya. Okay, flowchart yang berikutnya belum masuk lagi. Ada 3 minit saja lagi. Dia tak nak save lah. Tak boleh save. Dia melarikan diri. Awak letak P tu dekat bawah diamond. Okay, saya stop recording dulu sebab dah tak betul dah saya punya ni. Sekejap, refresh balik. Dia tak boleh nak masukkan. Harap tak hilang lah kot. Tak tahu hilang ke tak. Ada. Okay, so true saja dekat situ. Okay, so untuk flowchart kita stop sampai sini. Pseudocode dan juga flowchart. Tapi awak teruskanlah lukis flowchart tu. Boleh je hantar dekat group. Saya akan semak di